warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menurut Wan Azmi 1994, productivity bermaksud hubungan output dengan input, iaitu nilai dengan kuantiti itu mempengaruhi output ataupun keluaran ataupun perkhidmatan. Input di sini bermaksud sumber yang digunakan, iaitu sebagai contoh modal, tenaga, organisasi, teknologi dan sebagainya. Manakala output pula adalah berbentuk keluaran ataupun perkhidmatan. Menurut Singapore National Productivity 1987, peningkatan productivity boleh dilakukan ataupun boleh tercapai apabila output meningkat di mana input sama ataupun berkurang. Itu merupakan definisi productivity. Soalan kami terdapat dua soalan, iaitu yang pertama sekali berhubung isu bagaimana, apakah yang mempengaruhi productivity. Iaitu kami mengambil dua isu, yang pertama iaitu gender dan juga kekeluargaan. Apakah yang dimaksudkan gender dan juga kekeluargaan tersebut? Terima kasih. Istilah gender merujuk kepada peranan, hak dan tanggungjawab lelaki dan wanita menurut kefahaman dan nilai yang dominan dalam masyarakat. Menurut Webster New World Dictionary, gender menggambarkan perbezaan antara lelaki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Gender merupakan perbezaan sosial dan budaya antara lelaki dan wanita. Perbezaan ini dapat dilihat menerusi peranan dan tanggungjawab masing-masing yang lazimnya ditentukan oleh masyarakat. Gender berbeza dengan jantina. Gender merujuk kepada perbezaan antara lelaki dan perempuan dari segi peranan sosial dan budaya. Jantina pula merujuk kepada perbezaan secara biologi dari segi rupa bentuk, kromosom, hormon dan alat kelamin. Oleh itu jelaslah bahawa pengertian gender dan jantina adalah berbeza namun saling berkait rapat. Sementara definisi kekeluargaan pula, sebelum itu kita perlu fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan keluarga terlebih dahulu. Perkataan keluarga berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti anggota, kelompok dan kerabat. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri daripada ketua keluarga dan beberapa ahli keluarga yang saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Kekeluargaan merujuk kepada sesuatu hubungan antara anggota dalam sesebuah keluarga. Pembentukan masyarakat berasal dari institusi kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan satu kelompok sosial yang saling bergantung dan mempunyai hubungan dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi serta hubungan yang konsisten dan erat. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Seterusnya, bagaimana kita melihat gender dan juga kekeluargaan itu mempengaruhi productivity? Adakah gender dan productivity ini berkaitan ataupun tidak? Dipersilakan panel yang kedua untuk menerangkan. Dalam kajian yang dijalankan oleh Wan Suryati pada tahun 2008 menunjukkan bahawa gender merupakan faktor yang sangat mempengaruhi productivity, di mana ahli akademik lelaki adalah lebih produktif berbanding dengan ahli akademik wanita. Kerana wanita dalam kalangan ahli akademik, mereka perlu menumpukan sebagian perhatian mereka terhadap keluarga, terutamanya kepada anak-anak bagi mereka yang sudah berkahwin. Bagi ahli akademik lelaki pula, mereka lebih menumpukan masa mereka kepada bagi ahli akademik lelaki pula, masa mereka banyak ditumpukan kepada pekerjaan mereka, di mana mereka lebih banyak masa untuk mengajar berbanding dengan wanita. Wanita ni dia lebih ahli akademik wanita banyak menghadapi cabaran besar dalam melaksanakan pekerjaan tempoh masa, di mana ahli akademik wanita ni dia banyak memberi perhatian kepada keluarga. Lepas tu mereka juga harus memberi perhatian kepada masa mengajar mereka. Bagi faktor keluarga pula, majoriti ahli akademik yang sudah berkahwin berarti mereka adalah lebih baik berbanding dengan mereka yang belum berkahwin. Di mana bagi ahli akademik yang sudah berkahwin,
Mereka akan sentiasa mendapat sokongan daripada pasangan dan anak-anak mereka. Selain itu, tanggungjawab mereka ikut untuk menyarat keluarga dan anak-anak akan menambahkan semangat mereka untuk bekerja sekaligus menambahkan produktiviti mereka. Namun, terdapat juga isu yang menyebabkan penurunan tahap produktiviti dalam kalangan ahli akademik, terutamanya ahli akademik wanita, di mana mereka mempunyai konflik dalam menguruskan rumah tangga dan juga pekerjaan mereka. Konflik massa merupakan konflik yang sering timbul dalam diri mereka, di mana konflik massa merupakan konflik yang dihadapi oleh mereka dibagi meluangkan masa dalam keluarga mereka dan pekerjaan. Terima kasih diucapkan pada panel yang kedua. Jadi dapat dirumuskan dalam soalan pertama ini bahawa gender itu bukanlah jantina, dan juga faktor gender dan juga kekeluargaan ini mempengaruhi produktiviti, dan terutamanya bagi lelaki, iaitu lelaki lebih produktif apabila sudah berkahwin dan juga berkeluarga, dan gendernya adalah jantina itu adalah lelaki. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua, iaitu cabaran dalam pelaksanaan ataupun implementasi SUBP itu. Yang pertama sekali kita mau ketahui dulu apakah yang dimaksudkan dengan upah SUBP itu. Silakan panel kita yang ketiga untuk menerangkan supaya kita faham apakah yang dimaksudkan dengan upah dan juga SUBP. Upah ini merupakan kepentingan kepada ketiga ekor dalam sebuah industri, yaitu pekerja, majikan dan juga kerajaan. Bagi pekerja, upah ini merupakan kepada nilai khidmat pekerja tersebut dan merupakan sumber pendapatan yang menjadi penentu kepada tingkat taraf hidup mereka. Jadi bagi majikan pula, upah ini merupakan sebagian daripada kos pengeluaran dan menjadi penentu utama permintaan terhadap buruh dan daya saing syarikat tersebut. Kerajaan pula menjadikan upah ini sebagai sumber hasil cukai negara dan turut mempengaruhi guna tenaga, agihan pendapatan dan pembangunan sosial ekonomi dalam sebuah negara. Jadi upah ini juga digunakan sebagai penarik atau melatih seorang pekerja itu dalam memberikan kepakaran atau kebetulan masing-masing dalam suatu bidang pekerjaan. Jadi pekerja yang mempunyai upah kapan yang lebih tinggi membolehkan seorang pekerja itu menjadi lebih produktif, dan sebaliknya upah yang rendah itu menjadikan mungkin membolehkan pekerja itu kurang produktif. Terima kasih diucapkan. Bagaimana dengan SUBP? Saya dipahamkan terdapat dua komponen dalam SUBP. Jadi panel ketiga boleh terangkan. Dalam SUBP, sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang komponen SUBP, saya ingin menceritakan sedikit sejarah bagaimana SUBP itu diperkenalkan. Dalam sejarah hubungan industri, reformasi gaji yang telah dilakukan adalah bagi menangani fenomena pembuangan kerja yang sering kali berlaku setiap kali berlakunya kemelesetan ekonomi. Jadi SUBP ini dilihat sebagai sistem penetapan upah yang mewujudkan hubungan yang dapat antara upah dan produktiviti pekerja. Dalam hal ini kebiasaannya seorang pekerja itu menginginkan upah yang tinggi, tapi majikan pula ingin mengeluarkan kos yang rendah dan mendapat keuntungan yang tinggi. Jadi SUBP keadaan tersebut menyebabkan wujudnya hubungan yang tidak harmoni dalam satu hubungan industri. Jadi SUBP ini dilihat memainkan peranan dalam mengatasi situasi ini. Di samping mewujudkan hubungan yang harmoni antara pekerja dan juga majikan. Jadi dua komponen yang saya ingin nyatakan, yaitu komponen tetap dan komponen berubah. Yang mana komponen tetap ini terdiri daripada upah asas, kenaikan tahunan dan bonus kontraktual, manakala komponen berubah ini pula merujuk kepada bagian upah yang berubah-ubah mengikut produktiviti pekerja tersebut. Yang mana komponen berubah ini yang membedakan sistem upah SUBP ini berbeda dengan sistem upah konvensional yang biasanya berdasarkan kekanan. Jadi melalui sistem upah berdasarkan produktiviti ini, berkait produktiviti ini, seorang pekerja yang punya produktiviti yang lebih tinggi akan
sistem upah berkaitan produktiviti ini memberi kebaikan kepada pekerja dan juga majikan. Namun pada masa kini di Malaysia khususnya, ICBT ini masih kurang dilaksanakan di beberapa firma, ataupun bukan lagi kurang, mungkin jarang-jarang. Jadi bagaimana benefit keempat kita? Bolehkah kita terangkan kepada kami mengenai terdapat firma yang mengamalkan ICBT dengan yang tidak? Okay, saya teruskan dengan bagi halangan dalam pelaksanaan SUBP bagi firma yang belum melaksanakan. Yang pertama sih kita melihat dari segi tentangan pekerja dan juga kesatuan pekerja itu sendiri. Yang mana pihak kesatuan atau pekerja sebenarnya agak meragui ketulusan majikan, terutama berhubung kurang kewangan syarikat dan juga bagaimana majikan itu dia menyampaikan maklumat tersebut kepada pekerjanya. Jadi di pihak pekerja ini sendiri, mereka merasakan usaha mereka ini bekerja tidak setimpal dengan ganjaran yang mereka terima. Dan ditambah pula dengan majikan ini dia tidak beberapa bersetuju untuk berkongsi semua perkara dengan maklumat syarikat itu dengan pekerjanya. Sesuai kita lihat dari segi tentangan kesatuan di sini, yang mana mereka sebenarnya tidak bersetuju dengan pelaksanaan SPP ini yang secara tidak langsung akan menyebabkan upah yang berubah ke bawah, dan mereka lebih suka untuk mengamalkan sistem penetapan gaji yang lama, yang mana sistem lama ni dia adanya kenaikan upah yang berterusan. Jadi kita dari kepada penangguhan pelaksanaan mengikut pandangan majikan itu sendiri, yang mana di pihak majikan ini mereka risau dari segi penambahan kos operasi, terutama berkaitan keuangan dan juga masa. Contohnya untuk mereka membayar khidmat rundingan dan nasihat yang ditawarkan oleh pihak yang terlibat dalam SPP ini sendiri. Di pihak majikan ini mereka merasakan faedah pelaksanaan SPP itu sebenarnya dia lebih memihak kepada pekerja asing berbanding pekerja tempatan, sebab mereka ini lebih rajin dan produktif. Ini menyebabkan proses penilaian untuk pekerja itu agak sukar dilakukan, terutama dari segi pengurusan pekerjaan yang berbeza, dan syarikat itu dia mempunyai banyak cawangan. Jadi secara tidak langsung ia akan menimbulkan hubungan tidak harmoni dan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja itu sendiri. Dan bagi pihak majikan ini juga mereka menganggap apabila seorang pekerja tidak sudah berada di tahap selesai, jadi sebenarnya mereka ini jarang menginginkan tambahan upah. Jadi pelaksanaan SPP ini sebenarnya tidak akan mendatangkan faedah lah. Selain itu kita lihat juga dari segi faktor institusi atau pihak berkuasa itu sendiri, di mana maklumat mengenai SPP ini mereka tidak sebar luaskan dan tidak dilakukan secara agresif, dan menyebabkan ada sebilangan syarikat yang tidak mengetahui wujudnya sistem ini. Dan pihak berkuasa itu sendiri sebenarnya di negara kita sendiri dari segi sistem penetapan upah itu digunakan memang berbagai. Misalnya kita lihat sistem penetapan upah berkaitan produktiviti dan sistem upah berkait prestasi. Jadi bila mana ingin melaksanakan SUBP sendiri, di situ sudah wujud akan mengelirukan majikan. Jadi mereka mengambil keputusan untuk mengamalkan sistem penetapan upah yang lama. Selain itu juga dari segi halangannya tidak ada garis panduan dan juga pelaksanaan yang baik menjadi halangan untuk kita melaksanakan SUBP ini. Terima kasih diucapkan. Secara kesimpulannya, SUBP ini ataupun sistem upah berkaitan produktiviti ini adalah satu sistem yang baik sebenarnya dalam untuk menjamin pekerja itu daripada dibuang bekerja, dan juga memberi kesan kepada produktiviti kerja yang dilakukan kepada majikan. Namun dalam pelaksanaan SUBP ini masih sukar untuk dilaksanakan di Malaysia. Sebab itulah firma-firma masih lagi kurang melaksanakan SUBP. Sekian.